Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Podcast ini adalah berdasarkan kisah-kisah benar. Segala perlakuan berunsur syirik tidak digalakkan sama sekali. Budi bicara pendengar dinasihatkan. Bayangkan jika anda berada di sebuah kawasan yang tiada penghuni. Di dalamnya berbunyi suara-suara gaib yang penuh misteri. Di sebalik situasi seram ini, mungkin ada entiti yang sedang memerhati tanpa anda sedari. Kerana setiap ketakutan itu datangnya dari firasat maupun sifat kosong dalam diri yang tiada penghujung. Inilah cerita hantu seram. Keris adalah merupakan senjata warisan yang menjadi lambang keberanian dan kesastriaan masyarakat Melayu sejak zaman berzaman. Namun, dipercayai bahawa keris mempunyai khadamnya. Benarkah bagai dikata? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abang Wan di dalam cerita hantu seram musim yang ketiga di Shock Podcast akan membawa tajuk Mistik Wasiat Keris Warisan. Baik, bila sebut dengan cerita waris-warisan ini, semua berkait juga dengan peninggalan barangan-barangan antik yang lama yang mempunyai value, sentimental value daripada warisan itu. Alat-alat seperti keris, sebenarnya bukan sekadar keris, dia terdiri juga daripada cincin yang punya batu-batunya tersendiri. Ada juga yang diperbuat daripada batu, ada yang diperbuat daripada kayu, dan kemudiannya rantai, batu kalung ataupun cucuk sanggul. Itu sama peninggalan nenek moyang kita dulu yang berkaitkan dengan khadam ataupun yang kita panggil sebagai penunggu. Jadi bila sebut perkara-perkara yang berkait dengan perkara mistik ini, dah tentunya ia berkait dengan makhluk-makhluk halus yang sering mengganggu dan yang sering kita membayangi dengan bermacam-macam rupa bentuk yang tersendiri. Jadi dekat sini Abang Wan tidak akan sorangan Abang Wan mempunyai seorang tetamu undangan untuk kita kongsikan berkaitan dengan pengalaman beliau dalam cerita-cerita mistik untuk kali ini. Jadi kita perkenalkan Encik Karam. Apa khabar? Assalamualaikum Cik Karam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abang Wan jemput. Saya sihat Alhamdulillah. Cuma tu dah seram sejuk sikit lah masuk studio ni. Apa rasa tu? Benar berumur berdiri tadi. Dia ada aura dia kat situ kan. Baik, kita nak kongsikan ni Cik Karam Ya. Abang panggil Karam je Boleh. Kita cerita pasal mistik ni. Apa yang boleh kita kongsikan pada pendengar kita untuk dalam cerita seram ni? Nak cerita pengalaman saya ke Abang Wan? Betul. Okey. Ada beberapa pengalaman lah yang saya dah lalui. Cuma yang paling saya ingat masa waktu kecil dulu, sekitar awal 90-an, saya boleh cakap awal 90-an. Baik. Saya pada waktu itu menetap di Johor, Johor Bahru, dan kampung saya di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Baik. Jadi pada waktu itu kereta pun tak banyak macam sekarang. Jadi ayah saya lebih suka membuat perjalanan pada waktu malam. Dia cakap lebih sejuk. Kereta pun lagi tak banyak, dan waktu tu saya rasa highway tak sekerap digunakan tak sekarang. Sesibuk sekarang. Jadi kita akan gunakan jalan dalam waktu tu. Betul. Ceritanya pada waktu itu daripada Kuala Pilah kami ingin balik ke Johor Bahru, dan kebetulan pada waktu itu saya dengan ayah saya saja yang balik ke Kuala Pilah. Seingat saya ada urusan keluarga yang penting. Jadi macam saya cakap tadi, ayah saya suka bergerak pada waktu malam. So tepat jam 12 tengah malam tepat kami bergerak dari Kuala Pilah menuju ke Johor Bahru, mengikut jalan dalam lah, melalui Tampin. Kemudian kita akan sampai jalan-jalan dalam semua sampai ke Johor Bahru. Nak lalu jalan tu, untuk jalan dalam ni biasanya di kawasan Tampin tu kawasan hutan, dan ada gaung, ada sungai di situ. So dalam kawasan hutan tu tak silap saya lebih kurang 10 hingga 20 km lah jauhnya. Jauh. Kemudian macam biasa malam tak ada kereta, so kami buka tingkap kereta lama. Kami turunkan tingkap.
ditemani dengan suara radio pada waktu tu. Sampailah kami nampak ada kereta, lampu kereta di hadapan kami. Jadi ayah saya, ini saya memang ingat antara kata-kata yang dia cakap, bang cantik, ada orang teman kita balik Johor malam ni. So cakap okey. So kami pun membuntuti kereta tu lah. Pada waktu tu mula-mula kereta tu okey, bergerak pada kelajuan 60-70, standard jalan kampung kan. Tapi selepas beberapa minit kami berada di belakang kereta tu, kenderaan tu semakin lama semakin perlahan. Sampai terlalu perlahan, sampai ayah saya cakap, saya tak tahulah, mungkin dia dah tahu ke apa kan. Saya cakap rasanya kita kena potong. Dia cakap potong lah. So bila ayah saya cuba potong kereta tu, so maknanya bila dah potong, tingkap saya bersebelahan dengan tingkap pemandu kereta tersebut. Tingkap pemandu tersebut tu pun buka, tingkap saya pun terbuka. So bila potong tu, ayah saya bila potong, saya pun memandang ke arah pemandu tersebut lah. Dan pemandu tersebut tu dia memakai baju kemeja warna biru, baju pergi kerja tu kan, baju collar. Dan saya memang ingat gambaran waktu tu, pandangan saya waktu tu memang bukan main-main. Tiada kepala. Pemandu tu tiada kepala. Tak ada kepala. Tapi yang kelakarnya Bawan, masa tu kita orang tak perasan. Memang tak perasan. Saya pun nampak tak ada kepala, tapi saya tak perasan. So kita pun teruskan perjalanan. Tak lama lepas tu, dalam 20 saat, 30 saat, tiba-tiba bapa ayah saya macam memperlahankan kenderaan mendadak. Dia pandang saya, bang. Saya cakap ya. Orang tu tadi tak ada kepala Saya cakap, saya diam. Saya cakap ya kot. Sebab tak nampak muka dia, tak nampak orang bawah. Nampak baju je. Nampak baju daripada bahu, leher ni ke atas lah. Bahu ni ke atas kan. Cakap tak nampak. Lepas tu ayah saya cakap, mungkin dia cuba untuk meredakan ketakutan. Sebab kita berdua je dekat dengan hutan time tu kan. Cakap okey bang, kita tunggu kereta tu, kita ambil nombor plate. Dia berjenaka lah. Saya cakap okey. So kami pun memperlahankan kenderaan. Saya ingatkan bawah ni tadi baru dalam 20 ke 30 saat je kan, sebelum lepas kita pintas tu untuk kita tegur dia. Dan saya bagi konteks, laluan dalam hutan tu dia bersimpang siur. So katalah dalam 20 meter di belakang pun kita dah tak nampak kereta tu. So sebab dia bersimpang siur kan melalui kawasan bukit. So ayah saya pun memperlahankan kenderaan. Saya rasa hampir 5 minit. Hampir 5 minit. Apa yang jadi Mas? Kereta tu tak muncul-muncul. Kereta tu tak muncul-muncul. Lepas tu ayah saya tanya saya, tak sampai lah bang kereta ni. Cakap dia dah masuk simpang rumah dia kot. Saya cakap, kita budak kecil kan. Betul. Betul. Ayah saya tanya, sepanjang kita lalu tadi ada ke nampak rumah ke simpang-simpang tepi jalan ni? Saya diam lah, sebab saya pun tahu tak ada. Jawapannya memang tak ada. So ayah saya cakap, tak apalah, kita jalan terus. Kita balik. Kemudian sebaik sampai di Johor Bahru, pagi tu ayah saya call atuk saya di kampung, berceritakan kisah tu. Arwah atuk saya, sekarang arwah lah, pada waktu itu saya ingat arwah atuk saya, ayah saya sampai kat saya, cakap kereta, saya ingat kereta tu Toyota Corolla lama. Arwah atuk saya cakap kereta tu bukan pertama kali ada kat situ, muncul untuk kejadian macam tu lah. Itu yang disampaikan. Warna apa kereta? Saya masih ingat juga kereta tu warna biru, Toyota Corolla warna biru. Tak silap saya nombor plate dia W, depan dia W, yang lain saya tak ingat. So itu antara pengalaman saya lah untuk perkara-perkara macam ni. Tapi lepas tunggu kereta tu kan, dengan ayah, kereta tu langsung tak muncul dah? Tak muncul. Memang lama. Yang kelakarnya tak silap saya, lepas kita dah bergerak laju tu, kita dah nampak lampu dari belakang. So ayah saya, ni kot kereta ni baru sampai. Tak, sebenarnya kereta lain. Kereta lain. Bukan kereta yang Toyota Corolla tu tadi, kereta lain. Kereta lain. Saya rasa tu kali terakhir kot ayah saya ikut jalan tu. Lepas tu tak ikut jalan tu dah. Cerita tu dah lebih kurang macam cerita yang berlaku dekat Terowong Menora. Ya, hampir sama. Satu lagi Karak Highway. Ya, sama juga. Tapi yang popular dia dekat Menora lah kan, yang dia katakan kewujudan Volkswagen kuning. Sangat-sangat famous. Tapi saya memang akan ingat lah peristiwa yang jadi tu. Itulah, saya memang ingat. Dia memang menakutkan sebab benda yang kita tak jangka. Yang masa jadi tu tak menakutkan, bila dah perasan benda apa sebenarnya yang berlaku. Itu yang baru kita terfikir, kita dengan tingkap tu buka apa semua tengah malam, tengah hutan, berdua pula tu, jadi apa-apa sekarang. Baru rasa risau tu. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa kot. Itu sebahagiannya lah. Tapi yang ini satu lagi cerita yang berlaku, yang macam abang sebut tadi dekat Terowong Menora kan. Ini cerita daripada sebilangan, daripada kawan-kawan abang sendiri lah. Dia polis dekat sana.
Ni dia punya pengalaman pasal dia wife dia kerja dekat Plaza Tol. Okay. Plaza Tol sebelum ke selepas rasanya nak turun ke Ipoh lah kan. Jadi apa yang berlaku tengah malam tu, kejadian ni tengah malam. Dia mesti malam kan, siang tak berlaku ni. Tapi sebenarnya siang pun wujud, cuma tinggal lagi banyak orang bawa cerita tu pasal malam. Kan bila malam ada kejadian tu yang ini wallahualam betul ke tidak, tapi apa yang diceritakan benda ni memang ramai orang tahu. Bukan setakat cerita Volkswagen kuning, dia ada cerita lain lagi, maksudnya RZ. Oh ni tak pernah dengar saya. Kan ini cerita orang-orang tempatan kat situ yang duduk dekat Simpang Pulai. Apa semua dia orang tahulah cerita-cerita ni. Sebab apa, dia berlaku di Plaza Tol tu. Alright. Plaza Tol tu dengan Simpang Pulai, kalau tak silap Bawan. Jadi apa yang berlaku kat situ, apa yang diceritakan kepada Bawan, malam tu tak silap Bawan, yang dia orang katakan nak balik cuti raya. Cuti raya, so ramai orang balik. Tapi bila di satu tempoh tengah malam itu, memang orang kata apa, dah masuk dah nak raya kan, jadi orang dah tak ramai, kereta dah berjarak-jarak lah, semua dah balik kampung semua kan. Tak ingat wallahualam tu masa tu hari perayaan dah raya ke ataupun selepas raya, wallahualam. Tapi kejadian tu RZ tu balik berpasangan. Berpasangan dia dengan pasangan dia. Tapi yang mana yang dimaklum pada bawah, yang polis ni tadi, dia orang ada buat roadblock sebelum tempat tu. Ada roadblock sebelum, lebih kurang macam tu lah, wallahualam. Tak ingat, cerita lama sangat kan. Tapi yang bestnya, memang polis ni, yang si suami ni tahan, couple ni, pasangan ni balik daripada KL. So balik dengan RZ malam. Dia tanyanya kenapa balik malam. Dia kata awek dia kerja kilang, habis kerja lewat, so nak terus ambil dia balik ke kampung. So kami kerja di tempat yang daerah yang sama. Dan kemudiannya yang dikatakan pasangan dia tadi ni, awek dia ni tadi ni, teman wanita lah, kan. Habis malam, tiket dah tak ada. Jadi disebabkan kerja, tiket bas dah habis, lambat tempah, so dia korbankan diri dia lah untuk bawa sama-sama balik kampung. Jadi apa yang berlaku, bila dah selepas soal jawab di tempat roadblock tu, sampailah ke Plaza Tol. Bila sampai ke Plaza Tol, yang jaga dekat Plaza Tol ni wife si polis ni tadi. So kemudiannya tegur yang pasangan ni. Apa yang berlaku, dia suruh yang bawa motor ni ke tepikan motor, turun terus naik ke office dia. Tengah malam ni. Tengah malam tu, kalau boleh terus masuk kat situ. Dia kata jangan terus balik. So, kenapa kan? Tahu apa yang dikatakan oleh apa yang jaga tol ni tadi. Kalau boleh pandang kat cermin, apa yang nampak kat cermin, pasangan dia dah tak ada kepala. Itu yang cerita yang abang boleh ingat sampai hari ni. Pasangan dia dah mati, pasangan dia dah tak ada kepala. Dan dia kat situ, kejadian tu sampai kat situ saja yang abang dapat sampaikan. So itu cerita yang pertama lah, yang Karam ada cerita tadi, ada lagi satu kan. Apa dia tu cerita lagi satu, boleh kita kongsikan lah. Saya terpanah betul dengan cerita tak ada kepala. Cerita ni, insiden kedua saya rasa ni saya berlaku ketika saya lebih dewasa sikit. Saya berada di sebuah IPT di Borneo. Saya enggan bagi tahu lah IPT mana. Pada waktu itu saya berada pada tahun akhir. Saya pelajar filem, Bawan. So jadi pada tahun akhir tu ada banyak projek-projek. So batch saya ada 40 orang. So kami sesama sendiri akan membantu projek sesama sendirilah. So dalam tempoh setahun tu memang akan sibuk dengan shooting sebagainya, assignment lagi. Tidur tu memang kurang. Jadi pada satu hari tu saya rasa tu dah menghampiri ke hujung semester. Semester final sem lah, menghampiri hujung semester. Time tu baju bersih pun dah tak ada, Bawan. Sebab hari-hari kita keluar nak basuh baju sempat tak sempat. Baju bersih pun tak ada. Kalau terpaksa keluar, memang terbalikkan aja. Terbalikkan baju. So saya baru habis shooting kot pada 11 pagi time tu. Kita orang start 7 malam sebelumnya. So benda ni dah berlarutan sama 5, 6, 7 bulan kan. So saya cakap, malam tu ada shooting lagi, saya balik rumah dulu. Saya cakap kena tidur, tak tahan. Dah beberapa lama tak tidur. So lepas makan, saya rasa saya terlelap lepas Zohor. So atas katil saya, time tu rumah memang ada orang lah. Kemudian saya terlelap.
saya tak sedar lah berapa lama saya tidur. Memang nyenyak tu antara tidur paling nyenyak saya. Kemudian saya dikejutkan dengan satu tamparan yang sangat kuat di muka. Rasa macam orang yang memang tampar. Orang yang tampar. So bila saya dah terkena tamparan tu, dia punya, saya nak cakap punya real tamparan tu Wan. Bila saya buka mata, saya dengar lagi bunyi tamparan tu dekat telinga berdesing tu kan. Masih berbunyi di telinga. Saya terus buka mata, saya cakap, budak-budak ni bergurau tak kena tempat. Sebab mereka semua tahu saya belajar filem apa semua kan. So saya terus bangun, saya buka pintu bilik, saya terus ke bilik kawan saya yang saya selalunya saya jangka akan buat benda macam ni lah. Saya memang kaki bergurau lah. Dia tak bergurau macam tu, tapi dalam rumah tu saya rasa kalau benda ni berlaku, dia seorang je yang akan buat. Orang lain tak buat. So saya terus ke bilik dia. Saya kata, "Oi, buka. Kau yang engkau ni pun bergurau tak kena tempat, orang tidur penat apa semua." Tak ada jawapan balas. So, macam, buka lah. Cepat buka. Tapi masih tak ada jawapan balas. Lepas tu saya cuba tengok daripada bawah pintu. Biliknya gelap. Tak ada orang. Oh, tak ada orang. Oh, mungkin bukan dia lah. Saya pun ke bilik sebelah. Bilik lagi satu. Dan dalam rumah tu ada 4 bilik. So ada 3 lagi bilik lain kan. Selain bilik saya. So saya pergi bilik sebelahnya, tak ada orang juga. Saya pergi lagi bilik sebelah pun tak ada orang. Kemudian saya cakap, mungkin dia orang lari keluar rumah. Saya pun masuk bilik saya balik. Saya duduk. Kita pun mamai-mamai lagi kan. Kita duduk. Saya cakap, wahai, yang ini pun bergurau tak kena tempat. Susah lah macam ni kita nak tidur. Azan maghrib kot berkumandang. Ngam-ngam. Time tu ngam-ngam. Azan maghrib berkumandang. Saya cakap, maghrib lah. Lepas tu baru saya bila itulah macam saya cakap, bila kejadian tu berlaku, kita tak berapa sedar. So bila kita dah kembali ke realiti, dah tak mamai, bila saya terfikir balik, kalau dia lari keluar rumah, saya boleh dengar pintu rumah tu tertutup. Sebab pintu rumah tu dia akan ada masalah sikit. Dia takkan tutup perlahan-lahan. Dia akan bam. Saya cakap, tapi mungkin terlepas pandang, terlepas dengar lah. So, saya duduk ni tengah nak siap-siap mandi apa semua. Lepas tu baru saya teringat masa saya bangun daripada katil tu. Saya buka pintu bilik saya, pintu tu berkunci dari dalam. So masa saya bangun dengan marah tu, saya memang buka selak tu, baru saya keluar. So kalau ada orang yang keluar, yang tampar saya dan keluar daripada bilik tu, dia tak boleh nak kunci lah. Tak akan boleh masuk. Tak akan boleh kunci. Kalau betul dia masuk pun, dia nak keluar tu, dia tak boleh kunci sebab dia tak ada kunci tu. Lepas tu baru saya terdiam sekejap. Baru saya macam, akal tu baru sampai lah Bawan. So bila akal tu dah sampai, tu dia sampai dah. So bila akal tu sampai Bawan, terus meremang berdiri bulu tengkuk saya. Maknanya memang tak ada orang. Memang rumah ni tak ada orang. Memang aku seorang je tadi ni. So aku dah ditampar tadi. So saya terus ke bilik depan, ke rumah depan lah. Rumah depan. Saya tak pernah masuk rumah depan tu. Saya tak pernah bertegur siapa dengan rumah depan tu. Saya tak tahu pun siapa duduk situ. Saya masuk, saya bagi salam. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Saya terus buka pintu. Kemudian ada kepala, ada orang lah dalam bilik ujung tu. Saya nampak dia pun nampak saya. Saya pernah cakap kat dia, "Mana bro?" Sepanjang 3-4 tahun saya belajar di situ, itu sekali je saya pernah cakap, "Mana bro?" Itu je. So dia nampak saya nampak dia. Saya terus pergi bilik dia. Dan tanya, "Apa hal?" "Tak ada apa, nak duduk sini kejap boleh?" Dia cakap boleh. Dia dah, masa tu dia dah berusia lah. Dia 3-4 tahun lebih tua daripada saya. Saya duduk diam. Saya duduk dalam adalah seminit. Dia pandang lagi. Dia tengah study. Dia pandang saya, "Kau okey?" "Okey." "Betul?" Saya cakap betul. Lepas tu dia tanya, lepas tu saya rasa dia tahu saya tak betul, saya tak okey. Lepas dia tanya, "Nak berasap dulu ke?" Dia tanya. Saya cakap, "Boleh ke dalam bilik kau?" "Bilik aku boleh." Saya pun berasap. Dah habis settle. Lepas tu baru dia pandang saya. Dia pandang tu, "Okey tak?" Tu lah tadi macam masa tadi tengah tidur, saya ceritakan kejadian tadi. Lepas tu dia macam, Jangan tidur time maghrib lah. Dia cakap, "Dah aku tidur dari Zohor tadi, tak sedar kan, terlelap lama." Okey, sini kau kan, kalau nak lepak bilik aku dulu, lepak lah. Kalau nak balik bilik kau boleh, tapi kalau kau nak lepak bilik aku, ambil barang-barang kau apa, lepak sini dulu. Cakap, okey. So saya lepak dalam sejam setengah. Bila saya dah rasa betul-betul okey dan roommate saya dah balik, baru saya macam, "Bro, tanya sebenarnya bagi tumpang lah, nak balik bilik dah." Cakap, "Okey bro, apa-apa Roger." Itu perbualan terakhir saya dengan dia. So itu je lah kisah dia. Itu pula dia. Gangguan-gangguan ini kan, di asrama, di dom kan. Universiti ni banyak tempat sebenarnya memang
dah jadi sinonim lah sebenarnya dengan benda-benda pelik ni kan, malu-malu halus ni kan. Sebab saya rasa saya berkawan dengan seorang, saya rasa ada seorang junior saya tu, dia, saya tak tahu, dia mungkin ada, dia boleh nampak ke apa. Tapi setiap kali saya berjalan dengan dia pada waktu malam, kita tengah berjalan seiring dan tengah berborak, tapi dia sekejap-sekejap dia akan kalih kepala dia ke tempat lain tau. Dia akan macam tu, seolah-olah macam ada benda dia nampak. So saya macam apa? Dia mesti akan cakap tak ada apa-apa. Sampai dah lama saya kenal dia pun dia cakap, kau ingat tak kau pernah tanya kau apa hal? Saya cakap pernah. Ingat asal lah. Aku sebenarnya nak beritahu aku sebenarnya boleh nampak. So every time kau apa-apa tu, aku ingat orang. So bila dekat pun macam bukan. Dia cakap itu. Dia cakap jangan jalan dengan aku lagi, saya cakap dengan dia. Hijab dia tu buka. Hijab dia tu buka. Tapi dia sangat cool. Tu hijab pandangan dia lah kan. Itu keistimewaan yang dia ada lah sebenarnya kan. Tapi kalau nak katakan keistimewaan seseorang sebenarnya macam pada pendapat Abuan kan, okey, dia sebenarnya satu penyakit. Sebab dia tak normal macam manusia biasa. Betul. Kan? Jadi macam Abuan sendiri, Abang tak anggap benda tu satu benda yang normal. Sebab apa? Kenyataannya manusia yang normal ni dia tak nampak. Itu normal. Kalau yang nampak ni satu penyakit sebenarnya, yang perlu dirawat. Dirawat dari segi zahir dan batin lah, maksud dia. Kena berzikir selalu, kena jaga solat selalu, kena amalkan ayat-ayat Al-Quran Karim. Kemudian dalam macam surah yang tertentu kan, macam ayat kursi, kena selalu sebagai peninding, kena selalu bekal dalam hati lah yang tu, supaya kita tak terbabas dengan benda-benda lain kan. Macam yang menarik juga daripada apa yang Karam ceritakan ni, tu banyak cerita yang Buan dapat lah daripada koleksi cerita-cerita hantu seram ni. Jadi nak tanya dengan Karam sini, dalam banyak cerita mistik ni kan, hantu apakah rupa bentuk yang pernah Karam lihat? Pernah bang, tapi pada masa tu waktu kecil, tak lama sebelum kejadian yang driver tanpa kepala tu, di kawasan yang dekat berhampiran dengan kejadian tu. Tapi saya tak tahu tu apa bang. Saya nampak di kawasan tu ada kebun-kebun getah kan. Kita tahu kebun-kebun getah ditanam pokoknya selari-selari kan. So setiap bila kereta tu melintasi kebun getah tu, so setiap satu saat kita akan nampak satu row berbeza. Saya sampai sekarang saya tak tahu benda tu benda apa, tapi saya nampak di sebalik pokok-pokok lain-lain tu, barisan pokok tu, dia terkeluar satu kepala. Di bahagian pokok tu, di balik-balik pokok tu, kepala tu menyerupai kun tau Bang Wan. Bentuk, tapi dia bukanlah macam kun betul-betul, tapi seakan-akan kun. Dan saya ingat saya pernah bertanya dekat kedua orang tua saya masa tu lah, cakap, apa tu? Saya jerit, apa tu? Dan jawapan mereka, dia macam tak kisah, dia macam ingat saya tengah bergurau-gurau kan. Pokok. Tapi saya tahu saya nampak tu bukan pokok lah. So sampai sekarang saya masih ingat benda tu. Kalau nak saya lukis pun boleh. Tapi sampai sekarang saya tak tahu lah tu. Boleh ingat lagi. Saya memang boleh ingat benda-benda tu. Tapi yang kalau makhluk-makhluk bukanlah klise, makhluk-makhluk yang biasanya diceritakan, contohnya Pontianak ke Langsui ke Toyol ke Pocong sebagainya, tu saya belum pernah ada pengalaman lah. Alhamdulillah lah, belum pernah ada pengalaman. Tapi itulah, pada sebenarnya benda ni wujud dia daripada apa yang kita fikirkan. Kan, dia akan wujud dengan apa yang kita fikirkan, seseorang tu fikirkan. Kalau kata seseorang tu dia memikirkan tentang satu tempat itu, tempat ni adanya Pontianak, dia akan muncul dalam bentuk yang macam itu. Dia fikir tempat ni tempat ni mesti ada jembalang, dia akan timbul dalam bentuk yang macam itu. Faham. Kejadiannya lah kan. Tapi dia sebut tentang apa nama, kebun getah ni. Abang ada cerita sebenarnya zaman abang sekolah dulu kan. Ni kejadian ni masa abang tinggal di Setiawan, Perak lah. Abang pergi sekolah, ada kalanya naik bas, ada kalanya naik basikal. Sebab bila kelas kena masuk awal, bila sesi petang kelas nak masuk awal, so abang akan pergi dengan basikal. Abang tak naik bas sekolah. Jadi apa yang berlaku bila abang naik basikal, biasanya kalau balik dah maghrib. Betul. So laluan dia dekat kampung yang abang tuju, tempat abang tinggal ni, kampung Pekan Geni. Ni perkampungan Cina. So tempat yang abuan paling
tak boleh lupakan okay. Macam-macam yang berlaku. Di mana salah satunya yang berlaku bila balik sekolah, jalan shortcut tu kita akan melalui Jerat Cina. Betul. Okey. Jadi biasanya shortcut memang ada benda-benda macam tu kan. Hutan. nak cepat sampai. Yeah. Kalau tak ikut shortcut, dia jalan dia jauh sikit. Betul, kan kita nak basikal dah maghrib, nak gelap ni, sebelum dia gelap kita pakai shortcut. Shortcut termasuklah jalan Jerat Cina ni. Tapi Jerat Cina tu tak ada masalah. Masalah ni kebun getah tadi. Okey. Masa tu dekat kawasan kampung Cina dekat Pekanggeni ni memang kiri kanan jalan memang semua kebun getah. Kebun getah memang situlah tempat ni yang popular dekat sana lah. Kan dalam kebun getah ni lah macam mana yang berlaku pada Karam. Abang sendiri pun kadang-kadang nampak benda tu di sebalik pohon-pohon kebun getah kan. Dia macam ada double pokok. Ya. Macam tu lah, betul. Dia macam ada double pokok. Tapi bila dia perhatikan balik betul-betul, benda lain. Bukan pokok. Dia bukan pokok. Bukan pokok. Kan. Tapi apa yang abang faham lah, itu pada orang yang tuan tanah itu mungkin jugalah abang tak berani nak sentuh lah benda tu kan. Dia ada, biasanya orang dulu-dulu ni dia berkait dengan saka. Saka ataupun yang abang sebut tadi dengan mistik wasiat keris warisan. Dia ada khadam. Khadam ni yang akan menjaga tempat setempat tu. Kan setempat tu, kawasan kebun itu ataupun tanah pusaka setempat, ini yang berkait dengan saka. Jadi abang berbalik pada pandangan itulah. Mungkin ini yang dikatakan sebab kita tumpang lalu tempat dia. Jadi dia menunjukkan diri dia lah. Bila dia tunjuk, sebab kita ni bertekad dan bertawakal lah kan. Bukan kita pergi nak kacau tempat dia. Kita tumpang lalu. So, macam abang dalam hati cakap, aku tumpang lalu je kan? Bukan nak buat apa, aku balik sekolah ni kan? Jadi alhamdulillah sampai rumah kan. Tapi benda tu bukan sekali abang nampak, berkali-kali. Cumanya dalam sifat kita ni yang dah terbiasa kan, perasaan takut tu tak mustahil lah kan. Memang ada. Cuma tinggal lagi itu je jalan yang abang ada. Balik sekolah itu dia jalan shortcutnya. Kalau tak jalan shortcut dia jauh. Kadang abang terpaksa juga ikut jalan jauh. Bila dah gelap kan, nak masuk kubur Cina aku tak berani. Jadi ikut jalan jauh. So kat situ lah cerita dia. Tapi ya, ini satu pengalaman yang menarik lah untuk kita kongsikan. Menarik. So itu dia cerita daripada kita berdua ya. Kadang so mungkin kita dah sampai ke penghujung rancangan. Apa yang nak dikatakan pada minat program ini daripada Karam sendiri sebagai satu pesanan ataupun tip-tips yang sesuai untuk pendengar-pendengar kita yang kalau melalui satu pengalaman macam Karam yang melalui ini. Saya dapat tips ni pun daripada arwah nenek saya. Dia cakap jangan takut dengan perkara-perkara macam ni, sebab lagi kita takut lagi dia kuat. Macam itulah arwah nenek saya cakap. Dan satu lagi dia cakap selalu ikut kata hati. Selain daripada benda-benda yang amalkan zikir, amalkan solat, jaga, semua ni kita tahu kan bawaan kan. So yang ekstranya ialah dia selalu pesan kat saya, ikut hati. So katalah macam contoh kes Abang Wan tadi, ini kena ikut jalan Jerat Cina ni. Tapi bila katalah dah separuh jalan dah tak sedap hati, ni arwah nenek saya cakap, bila kau dah rasa tak sedap hati sekali, patah balik je. Jangan teruskan perjalanan tu. Ada sebab rasa tu diletakkan dalam hati. Patah balik ikut jalan lain. So sepanjang saya dah dewasa ni, hanya 3 kali je saya rasa macam tu. Untuk melalui mana-mana jalan, saya rasa macam tak sedap hati, saya akan terus U-turn. Saya macam dia bila saya dah tak kisah bawa kereta ke motor ke basikal ke berjalan ke, saya rasa saya akan terus patah balik. Kalau jalan tu jauh pun jauh lah bawaan. Itu yang saya buat lah. Itulah dia, demi keselamatan kita kan. Sebab kita yang paling kenal diri kita selain mak bapak kita ialah kita. Betul. Jadi saya rasa saya tahu tahap ingin tahu dan tahap keberanian saya tu kat mana. So saya enggan mengambil apa-apa risiko lah. Benda tu membahayakan kita sendiri kan. Baik, kesimpulannya sebenarnya ialah peringatan untuk diri kita sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Cik Karam tadi. Kita kena kenal diri kita
Dan kita kena bertekad, orang kata apa, pegang satu tekad untuk diri kita sendiri, sebab kita saja yang faham diri kita, bukan orang lain untuk memahamkan kita. Betul. Kecuali dalam arti kata lain berpesan-pesan, kan, itu boleh. Kita kena terima yang mana baik, dijadikan tauladan untuk diri kita lah, kan, sebagaimana yang kita sampaikan kat sini dalam program ni. Baik, macam Abang sendiri pun, Abang suka juga nak kongsikan macam tadi cerita pasal kita nak ke mana-mana, kita akan bertemu dengan benda-benda yang tak baik, kan. So pesanan dia senang je sebenarnya dalam doa. Kalau kita bertemu dengan benda-benda yang tak baik ni, sebenarnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu saja, hasbunallah wa ni'mal wakil, kan. Simple ya ayat tu. Kita nak kalau dah tak tahu sangat nak sebut benda lain, kan, dah itu saja. Cukuplah Allah sebab menjadi pendorong, penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung untuk diri kita. Itu dia daripada Abang Wan, dan terima kasih ya Karim, sama-sama sebab sama-sama sudah sudi sama-sama dengan Abang Wan pada episod kali ini. Teruja saya. Terima kasih. Itu dia daripada Abang Wan dengan Cik Karam kita di dalam cerita hantu seram musim yang ketiga di Shock Podcast. Wassalamualaikum. Bye.